Proses seterusnya, kita akan rendam biji-biji cili padi yang kita telah keluarkan daripada cili dalam air untuk 7 jam. Paling maksimum proses rendaman ini adalah kurang daripada 12 jam. Jadi kita akan rendam untuk 7 jam supaya membolehkan biji-biji benih ini bernas. Kita dah rendamkan biji benih cili padi ini untuk lebih kurang masa 7 jam. Sekarang kita boleh lihat ada beberapa biji ni yang sedang terapung. Maksudnya yang biji yang sedang terapung ni adalah kurang matang dan tidak sesuai untuk ditanam. Jadi kita akan gunakan penapis air dan kita akan keluarkan biji benih yang sedang terapung. Seterusnya kita akan tapis biji benih kita dan keluarkan air. Dan kita akan keringkan biji benih ini lebih kurang selama 2 jam. Kita akan biarkan dia untuk kering selama lebih kurang 2 jam. Ini adalah biji benih yang telah dikeringkan lebih kurang selama 2 jam. Langkah yang terakhir, kita akan masukkan biji benih ini dalam bekas kedap udara dan kita akan simpannya secara selamat. Sekarang saya akan terangkan tentang alat yang kita gunakan untuk kerja berkebun. Pertama sekali, yang ini merupakan sudip tangan. Sudip tangan ni sangat sesuai untuk penanaman kecil seperti sayur, dan yang ni sesuai juga untuk penanaman dalam pasu. Ia digunakan untuk membuang rumpai serta mencampurkan tanah dalam pasu. Keduanya adalah penggembur tanah. Yang ini merupakan alatan penggembur tanah. Penggembur tanah ini berfungsi untuk menggembur tanah serta membuang rumpai kerana tanah seharusnya sentiasa perlu digembur secara berkala agar tidak padat. Hal demikian adalah kerana tanah yang padat mengganggu pengairan air dan kemasukan oksigen bagi keperluan akar dalam pokok kita. Seterusnya adalah gunting pangkas. Gunting pangkas ni digunakan untuk mencangkas dan membuang rantai mati dan menuai tanaman. Seterusnya adalah yang ini merupakan tong penyiram. Tong penyiram ni penting jika kebun kita jauh daripada sumber air. Pada masa yang sama, tong ini digunakan untuk menjimatkan penggunaan air di rumah. Seterusnya adalah cangkul. Cangkul ni digunakan ataupun cangkul ini sangat penting digunakan untuk menggembur merata, membuang rumpai serta membuat lubang pada tanaman ataupun pasu kita. Seterusnya adalah topi kebun. Topi kebun ni digunakan bagi melindungi kepala dari tarik panas matahari dan juga ia juga memudahkan kerja kita agar
kita tidak menjadi kotor. Seterusnya adalah sarung tangan. Sarung tangan ini penting digunakan untuk melindungi tangan daripada sebarang kecederaan semasa berkebun. Sarung tangan kain sebegini sesuai digunakan kerana ia dapat elakkan tapak tangan kita daripada melecur semasa aktiviti mencangkul berlaku. Seterusnya, tray semaian ini digunakan untuk menyemai biji benih. Sekarang, mari kita lihat bahan dan juga peralatan yang diperlukan untuk menyemai biji benih. Kita perlukan sarung tangan, tray semaian, pit moss, plastik hitam, air bersih, peralatan perkebunan dan juga biji benih. Langkah pertama, kita akan gempurkan dulu pit moss kita supaya dia tidak berketul-ketul dan juga untuk meratakan pit moss ini. Seterusnya, kita akan isikan tray semaian dengan pit moss. Kita tidak harus padankan lubang tersebut. Kita hanya perlu ratakan permukaan tray semaian kita. Sekarang tray semaian kita sudah sedia. Seterusnya, kita akan buat lubang di tengah-tengah semaian kita. Hal demikian adalah untuk menyemai biji benih kita. Lubang ini tidak perlu dalam sangat. Langkah seterusnya, kita akan semai biji benih kita ke dalam tray semaian. Kita akan mulakan dengan biji benih cili padi. Dalam setiap lubang ini, kita akan masukkan 2 biji benih cili padi. Dan kebiasaannya, kita boleh masukkan 1 hingga 2 benih dalam semaian kita. Seterusnya, kita akan semai biji benih kailan. Akhir sekali, kita akan semai biji benih kasar, iaitu biji benih bendi. Langkah seterusnya, kita akan kembus kembali lubang-lubang yang telah kita buat menggunakan pit moss. Sekarang kita sudah habis kabus lubang semaian kita dan kita juga telah ratakan semaian kita menggunakan pit moss.
Langkah seterusnya, kita akan sembur air ke atas semaian kita. Hal ini adalah untuk memastikan kelembapan pada semaian kita. Seterusnya, kita akan lapiskan dulang semaian kita dengan surat khabar. Dan seterusnya, kita akan siram juga air yang sama di atas surat khabar ini untuk memastikan kelembapan yang sama rata pada semaian kita. Kita akan sembur air yang sama pada surat khabar ini untuk memastikan kelembapan yang sama rata pada tray semaian kita. Langkah terakhir, kita akan membungkus tray semaian kita dengan menggunakan plastik sampah. Tapi sebelum itu, kita akan labelkan dulu tray semaian kita supaya mudah untuk kita rujuk. Kita dah habis melabelkan tray semaian kita. Seterusnya, kita akan membungkus tray semaian kita menggunakan plastik hitam. Dulang tanaman kita dah ambil masa selama 3 hari. Sekarang kita boleh lihat sama ada akar-akar dia dah kelihatan ataupun tidak. Kita boleh lihat. Okey. Yang ni sudah keluar kelihatan benih. Yang ni adalah dulang tanaman untuk okra. Yang ni pun kita boleh lihat dia sudah ada biji benih dia. Dia pun dah mula tumbuh.
Kita perlu sediakan medium tanaman dahulu. Untuk itu kita akan ikuti nisbah tanaman medium, iaitu nisbah 3 untuk tanah hitam, 2 untuk tanah organik dan 1 kita akan gunakan pasir. Mula-mula kita akan tapis dahulu kokopit. Seterusnya kita akan tapis pasir. Akhir sekali kita akan tapis tanah atas. Seterusnya kita akan sukat 2 nisbah bahan organik. Sekali kita akan tambah nisbah sebanyak 1 nisbah untuk pasir. Sekali kita telah tambahkan medium pasir sebanyak 1 nisbah. So langkah seterusnya kita akan gaul ataupun gempurkan semua tanah ini dan sediakan medium kita untuk menanam ataupun untuk pindahkan semayan daripada tray semayan ke dalam polybag. Seterusnya, kita akan lihat proses pemindahan semayan biji benih ke dalam pasu bunga. Mula-mula kita akan isikan dulu medium yang telah kita sediakan ke dalam pasu bunga. Sekarang kita akan lihat proses tanaman pokok pandan. Mula-mula kita akan isikan pasu dengan medium tanah. Kita akan buat satu lubang ke dalam drum tanah yang telah diisi dan seterusnya kita akan tanam pokok pandan kita. Kita harus pastikan pokok pandan yang kita tanam ni cukup matang.
Begitulah hasil tanaman pokok pandan. Jadi lepas ni kita akan siram pokok ni dan seterusnya kita akan tempatkan dia di satu tempat yang selamat. Akhir sekali kita akan siram pokok pandan kita dan seterusnya kita akan simpan dia di tempat yang selamat. Akhir sekali kita harus letakkan kayu sokongan untuk pokok pandan kita sebab akar dia masih belum kukuh lagi. Jadi kayu ini akan memberi sokongan kepada dia untuk melancarkan lagi pertumbuhannya. Sudah selesai proses penanaman pokok pandan. Okey, sekarang saya akan melakukan proses penyiraman kepada pokok saya. Setiap pokok mempunyai proses penyiraman yang berbeza di mana pokok cili memerlukan 3 kali proses penyiraman pada satu hari. Saya akan menggunakan tong penyiram untuk menyiram pokok cili saya. Seterusnya, yang ni merupakan pokok bendi dan pokok bendi memerlukan 2 kali sehari. Proses penyiraman perlu dilakukan 2 kali sehari. Seterusnya adalah pokok kailan dan pokok kailan ni seterusnya adalah pokok kailan dan seterusnya adalah pokok kailan. Kita perlu menyiram 3 kali sehari. Seterusnya adalah pokok daun pandan dan pokok daun pandan ni perlu disiram 2 kali sehari. Okey, sekarang kita akan melihat proses membaja pokok kita dan saya akan menggunakan baja AB untuk pokok cili saya. Sekarang mari kita melihat cara saya menyembur baja pada pokok cili saya. Saya akan menyembur baja AB pada daun-daun pokok saya. Okay, sekarang kita akan lihat proses membaja pada tanaman ataupun pokok bendi saya. Saya akan menggunakan baja organik untuk membaja tanaman saya. Saya akan menggunakan sidik tangan untuk menaburkan baja organik ini. Saya akan meratakan baja. Kita akan melihat proses membaja bagi pokok kailan. Saya akan menggunakan baja organic humus untuk pokok ni. Baja ni berbentuk biji yang saya akan taburkan baja di sekitar palsu kailan kita. Okey, seterusnya kita akan taburkan baja organik sayur-sayuran untuk daun pandan kita.
saya akan taburkan daun baja ni di sekeliling tanaman kita. Okey, sekarang kita boleh lihat di sini yang tanaman saya telah dimakan belalang. Untuk menghalang masalah ni, saya akan menggunakan racun serangga. Saya akan menyembur racun serangga pada daun-daun tanaman saya agar ia menjadi lebih subur dan dapat mengatasi masalah ini. Okey, kita boleh lihat di sini tanaman bendi kita dikelilingi dengan rumpai. Saya akan menggunakan sudip tangan untuk mencabut rumpai-rumpai ini agar ia tidak mengambil baja-baja yang kita taburkan untuk tanaman kita. Lihat proses menggempur tanah bagi pokok cili. Sekarang kita akan melihat proses menggempur tanah bagi pokok daun pandan. Okey, sekarang kita boleh lihat yang tanaman kita dah pun datang hasil. Sekarang kita akan lihat proses untuk memungut hasil untuk jualan. Kita akan potong menggunakan pisau daripada bawah. Kita akan potong dalam kuantiti yang banyak untuk jualan kita. Ini adalah hasil pembiakan inseks kita, iaitu daun pandan yang menggunakan cara rumpun. Okey, sekarang kita akan memungut hasil daripada tanaman kailan kita yang menggunakan biji benih halus. Kita akan potong daripada yang bawah. Okey, sekarang kita akan pungut hasil bagi tanaman cili kita.
kita akan membasuh dan membersihkan hasil tanaman kita dengan menggunakan air bersih. Sekarang kita akan bersihkan cili kita. Sekarang kita akan bersihkan kailan kita dengan air bersih. Okey, sekarang kita akan menimbang hasil pungutan kita. Okey, kita ada 41 gram cili. Okey, kita akan masukkan hasil pungutan kita ini ke dalam plastik untuk jualan nanti. Okey, kita ada 2 ikat daun pandan di sini. Kita akan menimbang daun pandan kita. Okey, kita ada 51 gram daun pandan. Okay, kita akan masukkan daun pandan ke dalam plastik untuk jualan. 1 ikat daun pandan ni mengandungi 50 gram. Okay, sekarang kita akan menimbang kailan kita. Okay, kita ada 71 gram kailan. Saya akan masukkan kailan ni ke dalam plastik. Okey, sekarang saya akan menjual hasil pungutan kita daripada kebun. Saya akan menjual daun pandan kita untuk harga 50 sen, iaitu 50 gram. Dan seterusnya saya akan menjual kailan kita untuk RM1 dan cili kita juga akan dijual pada harga 50 sen untuk 40 gram. Okey, sekarang mari kita pergi menjual hasil tanaman kita dalam taman kita. Maaf bang, abang mau beli apa-apa ke? Ada cili, ada kailan, ada daun pandan. Berapa satu? Daun pandan ni 50 sen satu ikat. Cili ni 50 sen juga. Yang kailan ni RM1 juga. Bagi saya daun pandan satu ikat dengan cili. Daun pandan satu ikat dengan cili. RM1 juga. RM1? Ya. Terima kasih bang. Okey, sama-sama. Okey, kita ada lagi 1 ikat daun pandan dengan kailan. Okey, kita pergi rumah seterusnya untuk menjual hasil tanaman kita. Hai Aunty. Hai. Aunty nak beli apa-apa ke? Ada daun pandan, ada kailan. Berapa yang harga ni? Daun pandan ni seikat, yang ni 50 gram. 50 sen. Ini yang ni sebungkus RM1. Ni berapa semua? RM1.50. Okey, sekejap ya. Ya boleh. Bagi 50 sen. Terima kasih Aunty. Sama. Okey, sekarang kita dah pun selesai menjual hasil pungutan tanaman kita.